Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, ini video yang kelima. Okey, dalam tajuk bab 9, okey, bab 9 bumi. Okey, hari ini Cikgu Azli akan mengajar subtopik yang kelima, iaitu 9.5 usia bumi. Okey, subtopik ni sekejap je. Okey, usia bumi. Okey, usia bumi dianggarkan sebagai 4.5 bilion tahun daripada meteorit yang diperolehi. Okey. Jadi sebenarnya manusia pun tak tahu usia bumi yang sebenar-benarnya. Jadi manusia menganggarkan berdasarkan dia orang mengkaji usia meteorit yang dia orang jumpa. Okey, yang mana meteorit itu terhempas di bumi. Dia orang dapati usia bumi ni 4.5 bilion tahun dianggarkan. Tak tepat. Okey. Okey. Bumi telah melalui pelbagai peringkat masa yang telah mengubah atau mencorak bentuk muka bumi dan juga kehidupannya. Okey. Macam kita lah, kan. Semakin panjang umur kita, berlakulah perubahan-perubahan. Contohnya perubahan fizikal. Okey, kalau dulu kurus sekarang dah gempal. Kalau dulu gempal sekarang dah kurus. Kalau dulu rambutnya banyak dah botak macam cikgu. Kalau dulu mukanya licin dah jadi berjerawat macam kamu. Itu contoh. Kemudian berlaku pula perubahan emosi. Itu semua sama lah macam juga bumi. Okey. Sebabkan masa yang dilalui itu dah lama. Okey, jadi bentuk muka bumi dan kehidupannya juga berubah. Termasuklah kesan daripada proses eksogen dan juga proses endogen. Itu semua memberi kesan kepada perubahan bentuk muka bumi dan juga kehidupannya. Okey, ahli geologi menetapkan tempoh masa yang panjang itu sebagai era. Okey, kalau kita tengok bab-bab 1 dulu, ahli geologi ni dia adalah kerja dia berkaitan dengan batuan dan juga tanah. Jadi ahli geologi ni dia mengkaji, okey, dan menetapkan tempoh masa yang panjang itu sebagai era. Setiap era pula dibahagikan kepada beberapa tempoh. Maksud katanya tempoh masa yang panjang tu adalah era, digelar sebagai era. Dalam satu era tu ada beberapa tempoh masa. Okey, ni contoh. Contoh era yang kita boleh nampak, ada era Cenozoik, era Mesozoik, era Paleozoik. Mana lagi? Era Prakambia. Okey, 1, 2, 3, 4. 4 era yang kita nampak. Okey, Cenozoik, Mesozoik, Paleozoik dan juga Prakambia. Maksudnya Cenozoik ni yang barulah, yang terkini lah. Sebelum Cenozoik, era Mesozoik. Sebelum era Mesozoik, era Paleozoik. Sebelum era Paleozoik, era Prakambia. Okey. Dalam satu-satu era tu terdapat beberapa tempoh. Tu seperti dalam gambar tu. Maksudnya era ni jangka masa yang panjang. Tempoh masa yang panjang. Kemudian dalam satu-satu era tu ada beberapa tempoh. Dalam gambar ni pun kita boleh nampak perubahan kehidupan yang terdapat di bumi. Bagaimana bermula dengan kehidupan yang dikatakanlah, dianggarkan bermula dengan kehidupan yang simple, yang mudah, yang hanya melibatkan satu sel saja. Contoh mikroorganisma lah kita belajar, paramecium lah, ameba lah. Mula-mula kehidupan dianggarkan berbentuk begitu. Kemudian berlakulah evolusi. Makin lama mula-mula semua duduk dalam air.
kemudian makin lama dah bergerak keluar daripada air, dan last sekali boleh hidup terus dalam di daratan. Perubahan bentuk-bentuk fizikal tu kita boleh tengok tu kan. Okey. Fosil pula. Okey, fosil merupakan bahan bumi yang terbenam dan tertimbus seperti tumbuh-tumbuhan, haiwan dan juga serangga untuk jangka masa yang sangat lama. Okey, fosil ni macam ni. Okey. Kita dah belajar pasal pembentukan batu sedimen. Pembentukan batu sedimen. Bagaimana batu sedimen terbentuk? Melalui pengenapan. Okey, pengenapan hasil-hasil daripada hakisan. Okey, tak kisahlah hakisan daripada orang kata apa, air ke, angin ke, ombak ke, glacier ke kan. Okey. Bila ada hakisan, kemudian dia akan terenap. Bahan-bahan yang terhakis tu akan terenap. Okey. Kemudian bila sampai bila tiba-tiba ada, bukan tiba-tiba, bila contohnya ada haiwan mati. Haiwan mati, okey. Dia jatuh dia mati dekat tempat batu sedimen nak terbentuk tu. Contoh dia mati dalam sungai. Isi dia semuanya dah hancur lah. Tulang ni kan ambil masa yang lama nak hancur. Jadi tulang tu ada dekat situ. Kemudian berlaku lagi pengenapan. Pengenapan, ada tanah-tanah tertimbus atas dia, lapis demi lapis. Tulang tu berada di tengah-tengah. Kemudian bila tempoh masa yang lama tu berlaku mampatan. Jadi tulang tadi tu berada di mana? Berada di tengah-tengah apa? Batu sedimen. Jadi bila tulang tu berada di dalam batu, okey, tulang tu berada di dalam batu, okey, dia selamatlah daripada tindakan lulu hawa apa semua tu kan. Maksudnya dia macam ada shield. Dia ada pelindung. Batu tu melindungi dia. Dia ada dekat dalam tu. Okey. Jadi sebab itulah sekarang ni bila manusia ni nak membangunkan satu kawasan, jumpa batu, dia pecahkan. Bila dia pecahkan batu, nampak, jumpa adalah fosil. Fosil ni macam-macam. Ada kalanya ada daripada tumbuh-tumbuhan, ada fosil daun, ada fosil haiwan, dan juga ada juga fosil serangga. Ada juga dijumpai fosil fosil apa? Fosil telur. Okey. Itu berkaitan dengan fosil. Okey, ni pelbagai organisma yang wujud di bumi dari masa 5,000 juta tahun dulu. Dianggarkan, nampak tu, asal usul kehidupan dianggarkan hanyalah melibatkan organisma yang mudah. Hanya melibatkan satu sel saja. Kemudian berlakulah perkembangan sampailah sekarang. Kamu boleh lihat tu. Okey, kepentingan fosil. Okey, kepentingan fosil kepada perkembangan sains kini. Di fosil yang cikgu cakap tadi tu kan. Okey, kenapa dia penting kepada perkembangan sains? Okey, jadi rekod fosil memberikan maklumat tentang cara spesies haiwan dan tumbuhan di bumi berubah merentas berbilion tahun. Jadi bila saintis jumpa fosil, dia boleh tahu dulu macam mana. Bagaimana dia boleh tahu, dia bolehlah dapat gambaran tentang spesies-spesies haiwan dan tumbuhan yang ada hidup dekat bumi berbilion-bilion tahun dulu. Ahli sains tak jumpa lagi cara nak buat misi masa macam Doraemon tu. Kalau jumpa, tak payah kaji fosil lagi dah. Boleh pergi ke zaman dulu, tengok macam mana keadaan dulu. Tapi sebabkan tak wujud misi masa tu, itulah kena kaji fosil. Jadi fosil ni memberikan maklumat tentang cara spesies haiwan dan tumbuhan di bumi berubah-ubah. Jadi saintis boleh tahulah, ikan ni asalnya apa,
dia berubah daripada bentuk ni kepada bentuk ni dan seterusnya. Melalui mana? Melalui fosil. Okey, rekod fosil juga memberikan maklumat tentang spesies yang telah hilang dari bumi. Selain daripada nak tahu perkembangan bentuk, tentang spesies haiwan dan bumi dan tumbuhan yang ada dekat bumi, saintis juga boleh tahu tentang spesies yang telah hilang dari bumi ataupun spesies yang telah pupus dari bumi. Itu saja untuk subtopik yang kelima, usia bumi. Sekian, terima kasih.